Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cari hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami dan rasul kami. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, seluruh ahli jawatankuasa masjid, para imam, bilal, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah untuk menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, setinggi syukur lagi kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat kekal berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadi bekal kepada kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kali terakhir saya kuliah di sini, dok silap saya bulan 6 dulu. Lama dah saya poteng ni tuan-tuan. Tuan-tuan dok poteng, saya poteng. Kebetulan bulan lepas, bulan 8, saya pergi umrah, kena dengan jadual sini. Bulan 7, dok silap saya ada di luar Terengganu, ada urusan lain. Bulan 6 lah last. Jadi lebih kurang ke bulan berapa? Tahun lepas. Tahun lepas nipu ingat tu. Oh, bulan 7 sakit. Bulan lepas umrah dah. Oh, ingat siapa? Saya dah ingat. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kuliah saya yang lepas. Yang 2 kali dok mari tu, tak dok lah. Yang lepas tu maksudnya yang terakhir dulu. Kuliah bulan 6 dulu. Cerita dia tuan-tuan. Siapa boleh jawab nak sambung cerita dia, saya belanja nasi rumah masing-masing. Cerita Nabi dia dulu. Nabi Musa alaihi salam. Dan saya sempat dah cerita separuh kuliah sebelum ni, cerita dah separuh, dan insya-Allah malam ni kita akan cuba habiskanlah cerita berkait dengan Nabi Musa dengan Firaun. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebelum saya sambung, saya akan sebut sikit apa yang saya dah sebut pada kuliah yang lepas, secara ringkas. Jadi kuliah lepas dah sejam dah saya cerita berkait dengan Nabi Musa dan Firaun. Malam ni akan sambung lagi. Jadi saya akan sebut yang 1 jam kuliah yang lepas tu saya akan simpulkan jadi 5 minit. Boleh dah? Yang sejam kuliah lepas tu. Sebab kalau saya sambung ngejuk, dok tahu hujung pakar. Jadi saya akan sebut dulu sikit cerita yang saya dah sebut kuliah yang lepas. Saya akan simpulkan apa yang saya khabar sebelum ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak Allah cerita tentangnya di dalam Al-Quran. Sangat-sangat banyak. Dan Allah banyak kali ulang cerita Nabi Musa dalam surah yang berlainan. Antaranya disebut dalam surah Al-A'raf. Antaranya lagi disebut dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Dhariyat, surah Al-An'am, surah Al-Anbiya. Banyak Allah cerita dalam surah yang berlainan. Bahkan nama Nabi Musa disebut oleh Allah, sebagaimana saya sebut dalam kuliah sebelum ni. Nama Nabi Musa sahaja disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Tuan-tuan jumpa perkataan Musa dalam Al-Quran, Musa tu sebanyak 136 kali. Sebab apa banyak sangat? Sebab cerita Nabi Musa memang banyak dalam Al-Quran. Nabi Musa dia berhadapan dengan ramai tokoh.
Antaranya cerita Nabi Musa berhadapan dengan Firaun yang kita cerita ni. Antaranya lagi dengan Haman, orang kanan Firaun. Antaranya lagi dengan Bani Israel, dengan Samiri, dengan Korun. Yang kita dengar cerita Korun kecil-kecil dulu tu juga zaman Nabi Musa. Allah sebut dalam Al-Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi Musa. Qarun pun merupakan kaum Nabi Musa, dan Nabi Musa juga berhadapan dengan Qarun. Dan yang saya nak cerita kepada tuan-tuan yang kita bincang sekarang ialah kisah Nabi Musa dengan Firaun. Jadi berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Firaun, sebagaimana saya sebut sebelum ni, di akhir hayat Firaun, dekat-dekat Firaun nak mati, taklah kata 2-3 bulan nak mati, bukan. Maksudnya di akhir-akhir kehidupan Firaun berlaku beberapa kejadian yang sangat besar, yang tujuannya Allah nak sedarkan Firaun supaya Firaun balik kepada Allah, supaya Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kisah yang pertama? Yang kisah ni, peristiwa ni tujuannya Allah nak Firaun ni dia beriman kepada Allah. Biar dia sedar dia tu bukan siapa-siapa. Dia tidak boleh buat semua benda. Sehinggalah berlaku kisah yang pertama. Cerita yang pertama ni saya dah huraikan dengan panjang lebar pada kuliah lepas. Saya sebut ringkas saja. Satu hari Nabi Musa dengan Firaun dia berlawang hujah. Dia berdebat. Nabi Musa kata gini, Firaun balah gini. Nabi Musa kata gini, Firaun balah gini. Last kali Firaun tidak dapat lawan hujah Nabi Musa. Maka apabila tidak dapat lawan hujah Nabi Musa, maka Firaun dia kata Nabi Musa ni gila. Macam biasalah tuan-tuan, nabi-nabi ni digelar gila, ahli sihir, macam-macam ujian. Sebagaimana saya pernah cerita kepada tuan-tuan, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ujian dia apa? Setiap kali dia menyeru kaumnya, kaum dia buat apa? Kaum dia tutup telinga. Nabi Musa mari, tak ada siapa lagi, tengah-tengah duduk di kedai makan, tengok Nabi Nuh mari, tengah-tengah duduk di kedai makan, Nabi Nuh sampai, semua pakat tutup telinga, semua pakat ambil baju, berselubung dengan baju. Tengok Nabi Nuh pun tak ambuh, dengar Nabi Nuh nak kata pun tak ambuh. Malam ni kalau saya ceramah, tuan-tuan pakat tutup telinga, pakat ambil baju tutup muka, awal-awal aku tembak lari. Nak kabarnya Nabi Nuh dia berhadapan dengan kaum yang bersikap begitu selama 950 tahun. Nabi Musa berdakwah kepada Firaun bertahun-tahun. Last kali Firaun kata kepada Nabi Musa, kamu ni gila. Nabi Musa tetap berhujah dengan Firaun. Maka Firaun serabut sangat dengan dakwah Nabi Musa ni. Last kali Firaun kata apa? Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran. Yang saya cerita ni semuanya ayat daripada Al-Quran. Kita kena tahu benda ni. Last kali Firaun kata apa? Qala la inittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kata Firaun, wahai Musa, jika kamu sembah Tuhan yang lain selain daripada aku akan masukkan kamu ke dalam penjara Sungai Buluh. Bukan Sungai Buluh yang sesuai di zaman tu lah. Aku akan ISA kan kamu, wahai Musa. Maka Nabi Musa pun kata apa kepada Firaun, tuan-tuan? Ketika Nabi Musa dijatuhkan hukuman supaya dimasukkan ke dalam penjara, maka Nabi Musa jawab kepada Firaun, hey Firaun, relax, sabar. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kata Nabi Musa, hey Firaun, nak ke tidak aku tunjuk kepada kamu sesuatu yang luar biasa yang kamu tidak pernah tengok dan kamu tidak pernah jumpa benda ni. Maka Nabi Firaun pun kata, tunjuklah, nak tengok. Firaun tak kata, malah aku tengok, aku nak sumbakmu dalam penjara lalu. Tak. Firaun tidak terus telefon ketua polis negara nak mari takak. Tidak. Firaun kata apa? Tunjuk. Maka Nabi Musa tunjuk apa, tuan-tuan? Dia tunjuk 2 mukjizat. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran. Yang pertama, Nabi Musa dia tunjuk kepada Firaun, dia lempar tongkat dia dan tongkat pun menjadi ular. Terkejut Firaun. Terkejut tengok tiba-tiba tongkat bertukar menjadi ular. Dan dalam masa yang sama, Nabi Musa buat apa lagi? Nabi Musa keluarkan tangan dia, buat masuk dalam baju, keluarkan, tiba-tiba tangan bercahaya.
Tak ada lampu apa-apa, tangan tu bercahaya. Bayadha, bercahaya. Dalam Al-Quran sebut. Jadi Firaun dia tengok benda yang sangat hebat berlaku di depan mata dia. Maka pada waktu tu Firaun dia kata Nabi Musa apa? Dia kata ning ahli sihir. Sebab apa? Tongkat jadi ular, sihir tu. Tangan jadi bercahaya, tu sihir. Maka Firaun ambil keputusan, dok sumbat lagi Nabi Musa dalam penjara. Maka Firaun nak ajak Nabi Musa berlawan sihir. Maka Firaun pun direngkaskan cerita, ni sebab saya cerita dah, direngkaskan cerita. Maka Firaun dia kumpulkan ahli-ahli sihir yang hebat yang duduk dalam negeri Mesir. Penyihir-penyihir yang hebat, dia panggil belaka semua ahli sihir yang paling hebat yang duduk dalam negeri Mesir pada waktu tu. Firaun arahkan untuk berlawan sihir dengan Musa. Waktu tu tuan-tuan ada belaka hak hebat-hebat. Keluar habis profesor-profesor ahli sihir. Hak sedang belajar, hak sedang mengajar dekat University of Ahli Sihir di Mesir. Habis keluar. Harry Potter pun ada tengah buat PhD waktu tu. Habis ahli sihir yang hebat. Last kali berlawan. Apabila berlawan sebagaimana saya sebut pada kuliah lepas, maka ahli sihir Firaun kalah. Ahli sihir Firaun tongkat bertukar menjadi ular. Tapi ular Nabi Musa dapat makan semua. Fa idza hiya talqafu ma yafikun, dalam Al-Quran kata. Dapat makan semua ular ahli sihir Firaun. Maka pada waktu tu ahli sihir Firaun beriman kepada Allah. Terkejut dengan kehebatan mukjizat Nabi Musa tersebut. Tapi malangnya walaupun Firaun dimalukan di depan beribu-ribu masyarakat di Mesir pada waktu tu, Firaun dia tetap ego. Jelas-jelas ahli sihir dia kalah, jelas-jelas Nabi Musa menang, jelas-jelas tu merupakan mukjizat daripada Allah, tapi Firaun dia tetap ego. Walaupun dia kalah di depan ribuan manusia pada waktu tu, dia tetap ego, dia tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang pertama. Jadi disebabkan Firaun dia ego, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun dia mengadu dan berdoa kepada Allah dengan satu doa. Juga disebut dalam Al-Quran. Dalam surah mana? Dalam surah Yunus ayat 88. Tuan-tuan boleh rujuk cerita ni. Apa doa Nabi Musa? Ataupun apa aduan Nabi Musa? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ning aduan dan doa Nabi Musa. Apa Nabi Musa kata tuan-tuan? Nabi Musa kata, wahai Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan ini. Kata Nabi Musa, wahai Allah, kamu banyak bagi kemewahan kepada Firaun dan pengikutnya dan pembesarnya. Kamu bagi mereka harta kekayaan yang sangat banyak. Mereka banyak kebun-kebun. Mereka banyak binatang ternakan yang segar-segar. Wahai Allah, banyak sangat kamu bagi kepada mereka. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan, kata Nabi Musa, wahai Tuhan, kemewahan yang Engkau berikan kepada Firaun, kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka menyebabkan mereka sesat daripada jalan. Sebab apa? Banyak sangat harta. Last sekali tidak sembah kepada Allah. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka. Wahai Allah, hancurkan harta benda Firaun, hancurkan kebun-kebun Firaun, hancurkan binatang peliharaan Firaun, hancurkan harta-harta Firaun. Mereka tidak akan beriman sehinggalah mereka melihat azab yang sangat dahsyat. Dengan makna apa? Selagi mereka banyak harta, mereka tidak akan beriman.
ambillah harta mereka, biarkan mereka miskin, insya-Allah mereka akan beriman. Maka terjadilah peristiwa yang kedua. Ni Allah bagi ujian bala demi bala kepada Firaun supaya Firaun bertaubat dan sembah Allah. Supaya Firaun tidak lagi mengaku faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Firaun dia mengaku dia Tuhan. Jadi Allah bagi bala ni nak sedarkan Firaun, bukan saja-saja. Allah bagi bala bukan terus matikan Firaun, bukan. Allah bagi ujian, bagi bala, buat Firaun jadi susah. Moga-moga dengan kesusahan tersebut Firaun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah kisah yang kedua. Apa yang berlaku kisah yang kedua tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Kata Allah dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dan pengikutnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Jadi apa ujian yang seterusnya? Allah kabulkan doa Nabi Musa. Allah kemaraukan negeri Mesir. Maka binatang-binatang Firaun mati. Binatang peliharaan yang banyak tu mati. Kuda-kuda semua tu mati. Sebab apa? Kemarau, tak ada minuman. Dan dalam masa yang sama Allah, apabila tak jadi kemarau, tiada air, maka kebun-kebun Firaun habis, jadi rosak. Tak boleh nak hidup. Sebab tak boleh nak siram dengan air benda, jadi rosak belaka. Ni ujian yang kedua. Bayangkan pada waktu tu disebut dalam kitab, Sungai Nil di Mesir pada waktu tu, nak khabar betapa kemarau sangat dahsyat pada waktu tu, Sungai Nil kering kontang. Tak ada air langsung nak minum. Ingat tuan-tuan, di zaman kita ni, wallahu a'lam bila, nanti akan berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Bila tu? Bila? Mak nampak jenera ni. Ketika Dajjal nak dilepaskan oleh Allah nanti. Sebab apa tuan-tuan? Disebut dalam hadis, ketika Dajjal dilepaskan nanti, ni cerita dulu ni. Tidak ada setitis air untuk diminum, tidak ada sekeping roti untuk dimakan. Ketika zaman Dajjal nanti. Ni yang saya cerita ni, kisah di zaman Firaun. Tapi tidak seteruk zaman Dajjal nanti. Jadi ketika tu, di zaman Firaun pada waktu tu, Sungai Nil kering kontang. Nak minum air, tak ada air. Dahsyat sangat, kemarau yang sangat dahsyat pada waktu tu. Firaun dan pengikut-pengikut dia, habis cara dah buat. Habis cara dah cari air, tak jumpa air. Dahaga sangat-sangat pada waktu tu. Siap boreng air tuan-tuan, tak jadi juga. Gi kat loji air Bukit Rosong, tak ada air. Gi kat loji air Kepung, tak ada. Loji air Bukit Apik, tak ada juga. Tak ada belaka. Jadi mereka pun bincang-bincang, pergi ke Jabatan Air, pergi ke satu, contoh Terengganu satu kan, contoh. Tak ada juga air, tak ada jalan penyelesaian. Maka dimasukkan dalam sidang parlimen tergempur. Bincang. Macam mana kita ni? Firaun bincang dengan menteri-menteri kabinet dia. Semua menteri diwajibkan hadir. Contoh, bincang. Bagaimana ni? Air tak ada ni. Maka bincang-bincanglah. Menteri Pendidikan khabar gini. Menteri Dalam Negeri khabar gini. Menteri Vaksin khabar gini. Contoh, pakak-pakak bincang. Dalam tu dia pakak bahas macam mana nak buat ni, nak cari air ni. Maka adalah seorang daripada kalangan menteri Firaun, pembesar-pembesar Firaun. Dia kata apa tuan-tuan? Wahai tuanku Firaun, semua benda kita dah buat dah. Melainkan satu sahaja yang belum kita buat. Semua dah dibuat. Minta tolong dengan negara jiran dah dibuat. Dak berjaya juga. Boreng air dak berjaya juga. Segala kekuatan dalam kerajaan dia guna, tidak berjaya dapatkan air. Nak pergi ambil air dekat Sungai Nil pun kering kontang. Satu sahaja tidak buat. Apa yang tidak buat? Minta pertolongan daripada Nabi Musa. Hak ni tak buat.
Maka Firaun pun mikir, aku ni Tuhan. Doakan aku nak minta tolong dengan Nabi Musa. Malu aku. Tapi dahaga tuan-tuan. Firaun pun dahaga pada waktu tu. Last kali terpaksa juga. Minta tolong dengan Nabi Musa. Panggil Nabi Musa menghadap. Datang ke istana. Nabi Musa pun datang. Allah cerita dalam Al-Quran, apa Firaun kata kepada Nabi Musa? Wahai Musa, qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak. Kata Firaun kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta kepada Tuhan kamu untuk kami dengan pangkat kenabian yang diberikan kepadamu, minta kepada Allah, minta kepada Tuhan kamu wahai Musa supaya azab ni hilang, supaya kemarau ni hilang. Kalau kamu dapat tolong aku, kata Firaun, kalau kamu dapat tolong aku, kemarau ni hilang, air ada balik, aku boleh minum air balik, lanu'minanna lak. Wahai Musa, aku akan beriman. Ni kata Firaun. Jelas Allah cerita dalam Al-Quran. Wahai Musa, kalau kamu dapat tolong aku dapat kembali air, aku dapat minum air, kebun-kebun aku kembali kepada biasa, binatang-binatang dapat minum air balik, pengikut-pengikut aku dapat minum air balik, aku dapat masuk macam biasa balik disebabkan ada air. Kalaulah kamu berdoa kepada Tuhan kamu, kemarau ni hilang, lanu'minanna lak. Aku akan beriman kepada kamu. Aku akan beriman kepada Tuhan kamu. Aku akan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni janji Firaun. Maka Nabi Musa dengar pada waktu ni tuan-tuan, sengih sampai telinga. Setelah sekian lama berdakwah kepada Firaun, tiba-tiba Firaun kata, kalau hujan turun, kalau kemarau ni hilang, Firaun kata dia nak beriman. Nabi Musa pada waktu ni sangat-sangat gembira. Dan dengan segera Nabi Musa dia berdoa kepada Allah. Berdoa, wahai Allah, turunkan kepada negeri ni hujan, jadikan supaya sungai Nil tu penuh kembali air. Wahai Allah, hilangkan kemarau ni. Nabi Musa dia berdoa kepada Allah dengan serta-merta. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah hujan. Turun hujan yang selama ni tidak ada air untuk diminum, maka hujan turun. Beberapa hari, sungai Nil bertambah sehingga banyak kembali air dalam sungai Nil, kembali seperti asal. Maka pada waktu ni, ketika dapat semula air, dapat minum air kembali, tekang kowe pun air keluar dah, meseng tepi jalan, poseng selita keluar dah air, buka air paik, air ada dah. Maka pada waktu ni tuan-tuan, Nabi Musa berjumpa Firaun. Wahai Firaun, sekarang sudah tidak kemarau. Sekarang air banyak dah. Kamu nak beriman ke tidak? Apa Firaun jawab kepada Musa? Hei Musa, kebetulan nak hujan. Kebetulan dia kata. Aku cek dah dengan Jabatan Kaji Cuaca. Memang hujan hari ni. Firaun dia kata apa? Memang nak hujan dah. Kalau kamu tidak berdoa pun, tetap hujan turun. Firaun mencabuli janjinya. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalinhum balighuhu idahum yankuthun. Allah kata dalam Al-Quran, setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, tiba-tiba mereka, yakni Firaun dan pengikutnya, mencabuli janjinya. Firaun tetap tidak beriman. Walaupun jelas-jelas, yang pertama kalau sihir, tidak beriman. Ujian yang kedua dapat kemarau yang sangat hebat. Minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa tolong, berdoa kepada Allah, turun hujan kembali. Maka Firaun, dia tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu ni Firaun dia sangat malu. Sebab apa malu? Ramai kaum dia, pengikut dia, lari sedikit demi sedikit. Sebab apa? Nabi Musa yang tolong menyelesaikan masalah. Firaun tidak boleh selesaikan masalah. Nabi Musa yang dapat tolong. Jadi orang lari. Ramai lagi pengikut Firaun. Sebab apa? Dapat kemewahan. Tapi ada juga yang lari beriman kepada Allah, ikut Nabi Musa alaihi salam. Jadi disebabkan Firaun dia ego, dua peristiwa besar tetap tidak beriman, maka datanglah azab yang seterusnya. Sebagaimana Allah cerita dalam Al-Quran yang kita semua baca.
Allah kata apa dalam Al-Quran? Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dafadi' waddama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kata Allah dalam Al-Quran. Tadi diserang kemarau. Maka Allah kata apa? Fa'arsalna, kami utuskan kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Allah kata diserang, Allah hantar ribut taufan yang sangat hebat. Dalam Quran sebut At-Tufan. Allah hantar ke negeri Mesir ribut taufan yang sangat hebat. Sehinggalah ribut tu, taufan tu, banjir tu menjadikan harta benda Firaun rosak habis. Harta benda Firaun macam kita lah kalau banjir tuan-tuan. Habis banjir yang besar, hanyut rumah, hanyut harta-harta, almari, katil, semua rosak. Maka begitulah pada waktu tu harta benda Firaun jadi rosak. Harta-harta Firaun dihanyut oleh banjir. Maka Firaun tak tahu nak buat ke mana dah. Tunggu daripada hari ke hari, banjir tetap tidak surut. Semakin banyak harta benda rosak. Kebun-kebun Firaun jadi rosak. Binatang ternakan Firaun jadi habis, jadi mati belaka. Bahkan harta-harta yang ada dalam istana Firaun ditenggelamkan oleh air. Maka tuan-tuan macam biasa, bincang, tak tahu nak buat ke mana, maka minta tolong Nabi Musa. Sama sahaja. Apabila berjumpa dengan Nabi Musa, Firaun kata apa tuan-tuan? Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak. Wahai Musa, kalau kamu dapat hilangkan banjir yang besar ni, ribut ni, lanu'minanna lak, aku pasti akan beriman, kata Firaun. Adakah Nabi Musa jawab gini kepada Firaun? Nabi Musa jawab gini ke tidak? Firaun, dulu mau kecing dah aku. Mau nak kecing pula aku? Tak. Nabi Musa dah jawab gitu. Kalau kita benda sama gini, layang kemung, mau nipu aku. Dulu mau kata nak beriman masa kemarau dulu, aku tolong mau tak beriman. Nabi Musa tak kata gitu. Nabi Musa tetap bergembira dengan niat Firaun, dia nak beriman. Kena Nabi Musa tetap bersemangat, tetap bergembira yang Firaun tu nak beriman. Nabi Musa tetap bergembira. Nabi Musa tak kata, dulu mau nipu dah aku. Mau nak nipu kali kedua, layang kemung. Nabi Musa tak kata gitu. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya taufan hilang. Maka air pun surut. Air surut belaka, Firaun basuh kembali istana dia. Kehidupan menjadi normal seperti biasa. Maka Musa berjumpa dengan Firaun. Hei Firaun, kamu nak beriman ke tidak? Sekarang kehidupan dah kembali kepada normal. Nak beriman ke tidak? Maka jawab Firaun macam biasa tuan-tuan. Kebetulan air nak surut dah. Bukan sebab kamu. Memang nak jadi gini dah. Firaun dia tetap ego. Dia tetap ego. Tetap tidak mahu beriman. Sedangkan benda ni berlaku, Allah nak Firaun beriman kepada Allah. Allah nak Firaun sedar. Dia tu siapa? Dia tidak boleh buat apa-apa pun. Hanya Allah yang boleh buat segalanya. Maka Firaun tetap tidak beriman. Maka Allah datangkan lagi ujian yang lain. Apa tuan-tuan? Disebut dalam Al-Quran, negeri Mesir diserang oleh belalang yang sangat banyak. Belalang. Ustaz, belalang biasa tak ada benda pun. Bayangkan belalang penuh. Ada banyak belalang. Dalam istana, luar istana, dalam rumah orang tu, dalam rumah orang ni. Dipenuhi dengan belalang. Kalau kita fikir logik akal kita, kalau kita ni, kehidupan kita ni dipenuhi oleh belalang, boleh hidup tak? Nak jalan, tak boleh nak jalan, belalang penuh. Ada badang dalam kocek bawah ni, dipenuhi dengan belalang. Firaun tak boleh buat benda. Tak boleh nak buat kerja benda. Nak mesyuarat tak boleh. Belalang kaca. Penuh belalang. Maka saya ringkaskan cerita macam biasa. Firaun minta tolong dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kalau kamu dapat tolong aku, belalang ni hilang, kehidupan kembali seperti biasa, maka aku akan beriman. Ayat yang sama, la nu'minanna lak. Aku akan beriman. Kata Firaun kepada Nabi Musa, tobat rekod wak kiok.
Bahasa Terengganu. Aku akan beriman. Aku tak nipu. Hak dulu tu memang aku nipu sungguh. Hak ni tobat aku tak nipu. Ni si akak tangan. Tu aku reka dah. Bukan sungguh lah akak tangan. Cuma nak katanya memang Fir'aun kata, la nu'minanna lak. Kalau dalam Quran tuan-tuan tengok, dia ada sabdu. Nak kabarnya memang aku akan beriman betul-betul. Kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun macam biasa. Dia tidak jawab. Mu kecing aku kali keempat dah ni. Mu nak kecing aku kali kelima pula. Tak. Nabi Musa tak jawab gitu. Nabi Musa kata apa tuan-tuan? Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka belalang hilang. Ni satu persatu Allah cerita dalam Al-Quran. Dia ada pengajaran cerita ni. Tuan-tuan kena dengar baik. Ada pengajaran untuk kita ni. Fir'aun tetap tidak beriman, maka Allah datangkan bala yang seterusnya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, negeri Mesir, Fir'aun dan pengikut dia diserang apa pula tuan-tuan? Diserang kutu yang sangat banyak. Kutu hok adik-beradik dia, pijak, pirah yang sewaktu dengannya. Diserang, habis ketik badang-badang ni. Fir'aun habis obat dah guna. Guna ku putih tak jadi. Guna ku hitam tak jadi. Guna minyak gamak tak jadi. Guna berobat kapung tak jadi. Berobat tradisional pun tak jadi. Jumpa doktor pakar pun tak jadi. Tetap gata juga kena serang oleh kutu. Semua Fir'aun dan pengikut Fir'aun kena serang. Badang-badang jadi gata-gata setiap masa diserang oleh kutu. Ni Allah cerita dalam Al-Quran. Maka macam biasa. Ni nak khabar satu persatu Allah bagi ujian. Supaya ingat kepada Allah. Fir'aun tetap tidak beriman. Maka Fir'aun apabila diserang kutu, tak boleh buat benda dah. Macam-macam cara dah. Kulit-kulit Fir'aun habis jadi gata-gata. Jadi uduh dah. Habis jadi butir-butir dah dekat muka belaka tu. Maka macam biasa minta dengan Nabi Musa. Hei Musa. Hak ni Fir'aun ni minta kali berapa dah ni? Kali kelima kenang dah. Kali keempat lima dah. Hei Musa. Hak ni Fir'aun buat siang sikit. Sebab banyak kali dah minta. Hei Musa. Kalau kamu dapat hilangkan kutu-kutu ni. Kehidupan aku kembali kepada asal. La nu'minanna lak. Aku pasti akan beriman. Nabi Musa pun macam biasa. Nabi Musa tak kata, mu nak kucing aku ni kali ke-12 dah ni. Bukan 12 lah, nak katanya banyak sangat dah ni. Nabi Musa dia tetap gembira dengan niat Fir'aun nak beriman. Maka Nabi Musa dia berdoa kepada Allah. Apabila berdoa tuan-tuan, maka kutu hilang. Fir'aun tetap tidak beriman. Fir'aun tetap kata apa? Kebetulan kutu ni memang nak hilang dah. Memang nak hilang dah. Aku suruh dah. Orang-orang aku, jabatan-jabatan sekian-siang sembuh. Memang nak hilang dah. Memang nak mati dah. Memang cocok vaksin dah baru ni. Baru berkesan waktu ni. Contoh pada waktu tu. Tetap tidak beriman. Maka Allah datangkan bala yang seterusnya. Selepas kutu apa tuan-tuan? Dalam Quran sebut selepas kutu. Tetap tidak beriman. Allah hantar ke negeri Mesir. Katok yang sangat banyak. Tuan-tuan bayangkan. Katok penuh melompat-lompat di merata-rata negeri Mesir termasuk dalam rumah. Buka puyuk nasi, nak makan nasi, katok 2 ekor. Hai, contoh. Katok tuan-tuan. Nak pergi situ masuk kereta, katok. Nak start motor dalam raga, ada katok. Tengah-tengah duduk alam tandah, ada katok. Kita jumpa katok seekor, tembak lari dah. Tengah-tengah duduk alam tandah, katok nampak seekor, tembak lari. Tak dang rasa berak. Takutnya ke katok, walaupun katok tak gigit pun. Pada waktu tu diserang oleh katok yang sangat banyak. Fir'aun nak hidup seperti biasa. Sekejap katok nampak atas kepala. Masuk alam kocek. Bukan seekor katok. Terlalu banyak katok seluruh negeri Mesir. Ngateriti. Semua tempat katok ada. Jadi Fir'aun dalam kesusahan ni. Tak boleh nak buat benda. Maka macam biasa tuan-tuan. Minta tolong dengan Nabi Musa. Macam biasa. Wahai Musa. Kalau kamu dapat berdoa kepada Tuhan kamu. Hilang katok-katok ni. La nu'minanna lak. Aku pasti akan beriman. Maka macam biasa Nabi Musa berdoa kepada Allah. Saya ringkas cerita sebab nak cerita hak belakang panjang ni. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Hilang katok-katok tu. Fir'aun beriman ke tidak? Fir'aun tetap tidak beriman. Tetap tidak beriman. Maka Allah datangkan lagi yang terakhir apa? Allah jadikan air-air Adam di negeri Mesir menjadi darah.
Ini disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan kita sekarang ni, semua air, dok kira air paik ke, air laut ke, air sungai ke, air dalam kowe ke, air di mana-mana pun, semuanya bertukar menjadi darah. Pada waktu tu Allah jadikan air di negeri Mesir semuanya bertukar menjadi darah. Firaun nak minum air tak boleh. Nak buat Maggi Tom Yum, nak letak air panas, buka kowe keluar darah. Air hok poseng seliter tepi jalan, darah. Buka air paik, darah. Gi sungai, nak ambil air, nak minum. Firaun gigi tengok-tengok, darah juga. Bertukar menjadi darah. Nak minum boleh ke tidak? Tak boleh minum. Lepas tu geli pula, darah. Lepas tu tuan-tuan, macam biasa, minta kepada Musa. Minta tolong. Nabi Musa berdoa. Jadi air seperti biasa. Firaun tetap tidak beriman. Tapi selepas datang bala ataupun ujian, air bertukar menjadi darah. Pada waktu ni, Firaun dia jadi panah hati. Panah hati macam mana? Paruk sangat dah minta tolong Nabi Musa. Dalam masa yang sama, pengikut-pengikut Firaun semakin kurang. Sebab apa? Setiap kali berlaku peristiwa Nabi Musa dapat tolong, pengikut dia pelik. Kata Tuhan, wani minta tolong Nabi Musa sokmo ni. Kau kurang. Maka Firaun dia panah hati pada waktu tu. Last kali Firaun dia ambil keputusan. Apa keputusan Firaun tuan-tuan? Dalam Al-Quran Allah cerita waqala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Maka Firaun dia ambil keputusan, dia bincang dengan menteri-menteri kabinet dia, dia ambil keputusan apa? Aku nak bunuh Musa. Nak bunuh dah. Sebelum ni tak mau bunuh lagi, malu tapi tak bunuh. Maka disebabkan banyak sangat ni dimalukan oleh Nabi Musa, Firaun rasa sangat malu, aku nak bunuh Musa. Maka kata Firaun, waqala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa dan aku nak tengok Musa dapat minta tolong tak dengan Tuhan dia. Kan sebelum ni kan Nabi Musa minta tolong dengan Tuhan, minta tolong dengan Allah, berjaya. Maka Firaun kata aku nak bunuh. Aku nak tengok dia boleh minta tolong tak Tuhan dia, aku nak bunuh dia ni. Maka tuan-tuan, apabila Firaun berhasrat nak bunuh Musa dan pengikut-pengikut Musa sekali, maka pada waktu inilah Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Apa Allah kata kepada Nabi Musa? Fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawalah orang beriman keluar daripada tempat ni pada waktu malam. Allah arahkan Musa, keluarkan orang beriman lari. Sebab apa lari? Innakum muttaba'un. Wahai Musa, kamu akan dikejar oleh Firaun. Firaun nak bunuh kamu. Maka apabila Nabi Musa dapat arahan tersebut supaya buat lari orang beriman kerana Firaun nak kejar mereka, kerana Firaun nak bunuh mereka, maka Nabi Musa pun keluarkan arahan dengan serta-merta supaya berkumpul di satu tempat. Nabi Musa bagi tahu orang kanan dia, buat iklan, maklum dalam grup WhatsApp, dalam grup alumni, grup surau, maklum orang beriman. Oh, banyak jang sini punya. Ada ke tak pergi lepas ni? 2 je kan? Takut ada selagi lagi. Kalau ada selagi memang suruh berhenti sungguh tu. Jadi disebabkan 2 je, saya sambung gilah 15 minit. Nabi Musa khabar kepada orang beriman. Nabi Musa khabar semua berkumpul. Semua orang beriman berkumpul di dataran Putrajaya. Contoh, kita di Batu Rakit tak? Berkumpul di dataran Masjid Batu Rakit. Kumpul. Orang beriman dengar, pakat kumpul belaka. Maka Nabi Musa kata, Firaun, ni raja kita nak bunuh kita ni. Kita kena lari. Ikut aku, kita lari. Maka pada waktu tu, ikut Nabi Musa, lari. Allah arahkan Nabi Musa lari. Dan jalan yang Nabi Musa nak bawa pengikut dia tu, jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jalan ke mana, pergi kiri, kanan, kok mana, ikut yang Allah arahkan. Maka Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia. Tengah-tengah berjalan tuan-tuan, nak keluar daripada tempat dia tu, nak lari, maka pengikut Nabi Musa ni dia pelik. Sebab apa pelik? Lari pergi ke laut. Kapal tak ada. Perahu tak ada. Tengah-tengah jalan, seterik. Ni nak pergi ke laut ni.
Memang tak ada jalan lain dah. Kalau pergi seterik, memang laut. Pelik pengikut Nabi Musa. Sebab apa nak lalu kot laut? Sedangkan Jabatan Angkat ada. Drawbridge ada. Jabatan Sultan Mahmud ada. Jabatan mana ada. Buat apa nak lalu kot sungai ni? Mana ada perahu? Tuan-tuan, pelik pengikut Musa AS. Dan dalam masa yang sama, ketika Nabi Musa dan pengikut dia lari, dalam masa yang sama, Firaun dan pembesar-pembesar dia kejar Nabi Musa. Nak pergi bunuh. Jadi walaupun Nabi Musa yang keluar awal pergi lari, tapi Firaun dapat kejar. Nabi Musa berjalan kaki. Firaun naik Ferrari. Kuda pada waktu tu. Laju. Nabi Musa lari. Maka lari sampai ke laut. Waktu ni pengikut Nabi Musa panik. Sebab apa jalan ni? Bahkan khabar kepada Musa, "Hei Musa, sebab apa pas sini ni?" Bimbang belaka ni, "Hei Musa, aku mana pandai berenang, daripada kecil tak pandai berenang. Nak lalu kot laut ke mana? Tak pandai berenang." Tuan-tuan, panik kaum Nabi Musa. Dengan budak-budaknya, dengan wanitanya, nak lalu jalan laut. Dan pada waktu tu, pengikut Nabi Musa tak tahu bahawa laut akan terbelah. Bahkan Nabi Musa sendiri pun tak tahu laut terbelah. Kita kena ingat, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni tidak semestinya selamat. Ada Nabi yang meninggal. Dikejar oleh musuh dia, meninggal. Antaranya apa? Antaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, meninggal, tuan-tuan kena bunuh. Nabi-Nabi dia tidak tahu bahawa dia akan selamat. Cuma dia yakin dengan pertolongan Allah. Kalau mati, matilah. Kalau selamat, Alhamdulillah. Maka pada waktu ni, disebabkan tengah-tengah berjalan, sekat dah depan, maka Firaun dan tentera-tentera dia sampai. Contoh, ni contoh saya bukan saya Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikut dia ni. Depan ni laut. Menghadap laut. Tak ada jalan dah. Nak lari pusing belakang semula, Firaun sampai dah dengan tentera-tentera dia. Sampai dah dengan kuda belaka. Maka pada waktu ni Allah cerita dalam Al-Quran, Allah kata apa? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah cerita dalam Al-Quran apabila dua kumpulan ni menghadap. Nabi Musa dan pengikut dia pusing belakang, Firaun dan pengikut dia sampai dah menghadap. Masa tu jauh lagi tapi menghadap dah ni. Waktu tu tuan-tuan, pengikut Nabi Musa waktu tu memang susah hati sangat. Nak pergi depan laut yang sangat dalam. Nak pergi undur belakang balik, Firaun tengah tunggu, duk pegang pedang nak bunuh. Debar waktu tu. Memang sangat-sangat debar. Kalau kita ada pada waktu tu, duk dak tak tahu nak buat benda. Suasana pada waktu tu memang sangat-sangat debar. Bahkan pengikut Nabi Musa, Allah cerita dalam Al-Quran, apa pengikut Nabi Musa kata? Apabila menghadap dua kumpulan tersebut, kata pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Dalam Quran kata. Apa maksud inna lamudrakun? Saya terjemah kepada bahasa Terengganu. Mampu kerah dah kita ni. Jang kerang dah kita ni. Pengikut Nabi Musa kata. Mampu dah terik ni. Ingat ke selamat? Rupanya mati juga. Kek kena bunuh oleh Firaun. Jang kerang. Kalau bahasa baku dia, terjemah inna lamudrakun. Apa maksud dia? Kami akan tertawang dah. Tak boleh buat benda dah. Maka ketika pada waktu ni lah, apabila kaum Nabi Musa kata inna lamudrakun, wahai Musa, jang kerang dah kita ni, dak selamat dah kita ni, maka Nabi Musa dengan yakin Nabi Musa kata apa? Qala kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhan pasti memberi petunjuk kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Maka pada waktu inilah tuan-tuan, tengah-tengah saat genting, Firaun dan tentera-tentera dia semakin dekat dalam keadaan yang sangat panik pada waktu tu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahru fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Musa, pukullah laut dengan tongkat kamu. Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa nak pukul, Nabi Musa tak tahu laut itu terbelah. Allah arahkan Nabi Musa, wahai Musa, idrib bi'asakal bahru. Kamu pukul laut dengan tongkat kamu. Maka Nabi Musa dengar arahan Allah. Nabi Musa ambil tongkat,
Nabi Musa pukul laut, maka dengan serta-merta fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kata Allah dalam Al-Quran, tiba-tiba laut terbelah. Disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Laut dia terbelah sebanyak 12 belahan. 12, bukan terbelah satu besar, ada 12 jalan. Disebut dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Sebab ada beberapa kumpulan-kumpulan yang akan berjalan kaum Nabi Musa tu. Jadi apabila laut terbelah, maka tak boleh jalan lagi jalan tu. Sebab apa? Lumpur tuan-tuan. Maka Allah arahkan angin, datang, tiup. Hilangkan semua lumpur-lumpur dalam laut tu. Laut terbelah. Maknanya kalau ada ikan lalu jalan tu tuan-tuan, lemah ikan. Sebab apa lemah? Laut terbelah, tak ada air situ. Maka lepas laut terbelah, maka Nabi Musa pun diarahkan. Orang beriman, pakat lalu jalan laut tu. Maka pakat lalu. Laut terbelah. Tu tak boleh bayangkan keadaan pada waktu laut terbelah. Macam cerita Avatar. Oh, pernah tengok tak Avatar? Tak pernah tengok. Saya pun tak pernah juga. Reka je tadi tu. Laut terbelah, orang lalu. Bila lalu tuan-tuan, Fir'aun kat belakang tu, dengan tentera-tentera dia, tengok daripada jauh. Maka seorang tentera dia tanya Fir'aun, menteri tanya, wahai tuanku Fir'aun, tengok kedok tu, pelik tu. Laut terbelah tu, pelik. Maka jawab Fir'aun, dengan kekuasaan aku, terbelahnya laut. Dan lagi action orang tua tu tuan-tuan. Ia kata laut belah sebab dia. Kata Fir'aun ni disebut dalam kitab. Bukan dalam tafsir daripada ayat Al-Quran. Maka Fir'aun pun arahkan pembesar dia, tentera dia, kita kejar. Kejar Nabi Musa. Dalam masa yang sama Fir'aun, dia berlari cepat-cepat, keluar. Berlari dalam laut, nak melintasi laut, nak pergi belah sana. Maka tengah-tengah berlari, nak habis tu kaum Nabi Musa berjalan belaka, nak keluar daripada laut, keluar daripada belah nong. Dalam masa yang sama, Fir'aun dia masuk jalan tu. Fir'aun dia tetap lalu juga jalan tu. Dan molek. Ketika Fir'aun dan tentera dia semua duduk dalam laut dah. Waktu tu jalan masih ada. Nabi Musa dan pengikut dia sudah berada di atas darat yang asal. Maka pada waktu itulah Allah kata dalam Al-Quran, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Nabi Musa dan orang yang bersama dengannya. Thumma aghraqnal akhirin. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan ketika Allah tutup kembali laut tersebut, pada waktu ni, tengah-tengah Fir'aun duk bobok. Duk mati lagi, tengah-tengah bobok nak mati. Maka Allah cerita dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul gharaq, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun. Fir'aun kata apa tuan-tuan? Aku percaya tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan Nabi Musa, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Sebab apa Allah tidak terima syahadah ataupun taubat Fir'aun pada waktu tu, sedangkan Fir'aun pada waktu tu telah masih hidup. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya kita kena ingat, Allah tidak terima taubat dalam dua keadaan. Keadaan pertama, dua keadaan ni je, walaupun hidup lagi, belum mati lagi, tapi Allah tidak terima taubat. Pintu taubat ditutup. Yang pertama ketika bila? Ketika matahari terbit daripada belah barat. Kita hidup tak pada waktu tu? Hidup. Tapi pintu taubat telah ditutup selama-lamanya. Bila akan berlaku matahari terbit barat? Bila-bila masa? Sebagaimana saya pernah cerita sebelum ni. Apabila matahari terbit barat, maka manusia akan berlumba-lumba pergi ke masjid. Manusia akan berlumba-lumba buat amal kebaikan. Manusia berlumba-lumba mengucap syahadah. Manusia berlumba-lumba bersedekah. Manusia berlumba-lumba buat kebaikan. Manusia berlumba-lumba bertaubat. Tapi waktu tu sudah tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila waktu yang kedua Allah tidak terima taubat? Ketika nyawa sudah berada di halkum. Iaitu dalam bahasa Arab dipanggil berada di gharah-gharah. Waktu tu belum mati. Samalah dengan Fir'aun. Nyawa berada hujung dah. Hidup lagi. Dia baru percaya. Dia kata aku percaya dah. Tuhan. Aku percaya tiada Tuhan yang disembah
melainkan Tuhan Nabi Musa, melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Maka Allah jawab apa kepada Firaun? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah jawab apa? Wahai Firaun, baru sekarang kamu nak beriman, sedangkan sebelum ni kamu kufur, kamu derhaka kepada aku. Walaupun aku dah bagi ujian yang banyak kepada kamu, aku bagi ingatan demi ingatan kepada kamu, kamu tetap tidak beriman kepada aku. Maka matilah Firaun dan tentera-tentera dia dan orang-orang dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cerita yang kita dengar ni tuan-tuan, kalau kita pengajaran ni sempat sebut sikit je. Kita dalam kehidupan kita ni, kita banyak kena ujian-ujian apa-apa pun. Tak kisahlah kekurangan duit ke, ada masalah tu, ada masalah ni. Sebenarnya benda tu Allah bagi ujian tu kepada kita supaya kita ni semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ni semakin perbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kita dapat ujian yang banyak, dapat ingatan daripada Allah, tetap tidak meningkat iman kita, tetap tidak beramal ibadah, itu satu kerugian yang sangat besar. Firaun ni nak khabar kepada kita, inilah kesudahan orang yang tidak beriman kepada Allah, akhir sekali mati dalam keadaan kufur. Dalam keadaan kufur. Dan kita kena ingat, kita tidak taat kepada Allah, derhaka kepada Allah, walaupun atas dunia kita selamat, tapi kita kena ingat, di akhirat pasti kita tidak akan terlepas. Pasti kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita Nabi Musa dan Firaun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Saya tak sempat nak hurai panjang-panjang lagi satu persatu, pengajaran satu persatu dengan detail sebab lewat dah 8.45 dah. Dan perbanyakkanlah, pesanan saya perbanyakkanlah kita tadabbur cerita-cerita Nabi yang Allah cerita dalam Al-Quran. Terlalu banyak. Cerita Nabi Musa saja ni, tu baru cerita dengan Firaun. Tak masuk lagi cerita Nabi Musa dengan Samiri, Nabi Musa dengan Qarun. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Ibrahim. 25 Nabi Allah cerita di dalam Al-Quran. Sebelum ni saya pernah cerita kisah Nabi Nuh. Dan insya-Allah akan datang ada lagi lah cerita-cerita yang lain. Yang bukan kita perlu dengar di sini saja. Kita sendiri kena tadabbur. Duduk rumah, baca tafsir, ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Jadi saya minta maaf banyak segala salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.